Ajiba Abol, wanita besi Melayu Sarawak. Pernahkah Anda mendengar nama Datuk Ajiba Abol? Sekiranya Anda berasal dari Sarawak, pastinya Anda sudah terbiasa mendengar jalan Ajiba Abol yang terletak di Kuching. Namun, tahukah Anda siapakah insan di sebalik nama tersebut? Mengapa nama beliau diambil sebagai nama jalan di Sarawak? Jadi, mari kita kenali siapa sebenarnya Datuk Ajiba Abol. Hai dan salam sejahtera, nama saya Angelika Christopher, bernomor metrik BA 23110355, merupakan pelajar tahun ketiga bagi program sejarah di Universiti Malaysia Sabah. Secara umumnya, Datuk Ajiba Abol ini dianggap sebagai wanita besi di Sarawak. Karena beliau merupakan seorang tokoh wanita Melayu Sarawak yang terkenal dengan keberanian dan ketegasannya dalam perjuangan politik dan sosial di Sarawak. Tapi pada mulanya, sebelum beliau ini terlibat secara aktif dalam politik di Sarawak, beliau ini merupakan seorang guru, tetapi beliau telah meletakkan jawatannya pada tahun 1946 sebagai tanda protes dan bantahan terhadap Sirkular Nomor 9 1946. Jadi di sini beliau terlibat secara aktif dalam anti penyerahan Sarawak selepas Perang Dunia Kedua bersama dengan tokoh wanita lain seperti Lily Abowi. Jadi di sini beliau menjadi wanita pertama Sarawak yang bertanding dalam pilihan raya negeri pada tahun 1969 dan menjadi satu-satunya wanita yang dilantik menjadi menteri dalam kabinet Sarawak pada tahun 1972. Datuk Ajiba Abol yang lahir pada tahun 1971 adalah satu-satunya menteri wanita yang diangkat menjadi menteri di dalam Kabinet Sarawak pada tahun 1972 dengan portfolio Menteri Kebajikan dan Kebudayaan. Ketokohan wanita besi ini bukan sahaja sebagai menteri wanita pertama, malah beliau adalah antara wanita Melayu Sarawak yang bangun menonjolkan diri sewaktu berlakunya anti penyerahan pada tahun 1946, meskipun pada masa itu beliau baru sahaja berusia 26 tahun. Semangat anti penyerahan Sarawak 1946 merupakan antara satu peristiwa yang pernah terjadi di bumi Sarawak suatu waktu dahulu yang membuatkan pihak koloni British gusar kerana ternyata ia benar-benar menggugat kedudukan mereka di bumi Sarawak pada waktu itu. Tanggal 16 Mac 1947, Kesatuan Kaum Ibu ditubuhkan dan penubuhannya mendapat sokongan sepenuhnya daripada ramai wanita di Sarawak ketika itu. Dengan keahlian seramai 1,000 orang didominasi oleh bekas tenaga pengajar wanita yang turut sama meletakkan jawatan bagi membantah Sirkular 9/46 yang diusulkan oleh pihak pentadbiran kerajaan koloni British pada waktu itu, dan Ajiba Abol terpilih sebagai setiausaha. Selain itu, Ajiba Abol juga merupakan tokoh utama dalam pembentukan Parti Barisan Rakyat Jati Sarawak, berjasa pada tahun 1961, yang kemudiannya bergabung dengan Parti Negara Sarawak PANAS bagi membentuk Parti Bumiputra pada tahun 1966. Beliau dipilih sebagai naib pengerusi bersama parti tersebut sekaligus menyandang naib pengerusi sayap wanita parti berkenaan. Kerana ketokohan beliau, maka pada tahun 1970, beliau telah memenangi pilihan raya umum di bawah tiket Parti Pesaka Bumiputra Bersatu. Beliau mengekalkan kerusinya pada pilihan raya negeri pada tahun 1974, setahun selepas Parti Bumiputra bergabung dengan Parti Pesaka bagi membentuk Parti Pesaka Bumiputra PBB. Beliau kemudiannya sekali lagi diangkat sebagai ketua sayap wanita parti berkenaan. Untuk nilai warisan yang terdapat pada tokoh Ajiba Abol ada 3. Yang pertama, memperjuangkan hak rakyat dan kebajikan masyarakat, di mana beliau ini aktif dalam politik dan pendidikan untuk memastikan rakyat, khususnya golongan wanita, untuk mendapat peluang yang sama rata dan hidup lebih sejahtera. Dan yang kedua pula ialah membuka laluan kepada pemimpin wanita generasi baharu, di mana beliau merupakan wanita yang terawal dalam kepemimpinan politik dan ini telah membuka ruang kepada wanita lain untuk terlibat secara aktif dalam kepemimpinan. Dan yang ketiga pula, Datuk Ajiba Abol menjadi simbol keberanian dan inspirasi wanita Sarawak disebabkan oleh keteguhan, keberanian dan dedikasinya menjadi contoh bagi wanita Sarawak untuk tampil dalam memperjuangkan hak mereka.
Oke, bagi sumbangan yang telah disumbangkan oleh tokoh Datuk Haji Ba'abol ialah yang pertama, beliau merupakan aktivisme wanita dan sosial di mana beliau terlibat dalam gerakan anti penyerahan Sarawak, memperjuangkan hak rakyat dan kebajikan masyarakat, dan terlibat secara aktif dalam organisasi wanita terutama sekali kaum ibu Melayu Sarawak, KIMS. Yang kedua pula ialah pencapaian politik, di mana beliau merupakan wanita pertama yang bertanding dalam pilihan raya negeri dan menjadi menteri wanita pertama dalam Kabinet Sarawak. Dan yang ketiga pula melalui pendidikan. Beliau telah memberi sumbangan dalam pendidikan melalui komuniti secara percuma, di mana mereka telah menubuhkan Majlis Pelajaran Agama pada tahun 1946. Dan melalui majlis ini, beliau dapat membuka tadikah di rumahnya, yaitu Kampung Masjid Kuching pada tahun 1950 dan mengadakan kelas dewasa yang bertujuan untuk mendidik dan membantu masyarakat yang buta huruf. Namun, ketokohan Datuk Haji Ba'abol ini menghadapi isu ataupun masalah dalam warisan budaya di Sarawak. Sebab yang pertama, kurangnya dokumentasi sejarah di mana maklumat tentang perjuangan dan sumbangan beliau sangatlah terkait. Dia ada, tapi dia tidak meluas, tidak macam tokoh-tokoh yang lain, di mana kita boleh akses dia, kita type nama dia saja di Google, terus kita dapat. Kalau Haji Ba'abol pula, kita type hanya ada satu tempat sih kita boleh nampak, hanya ada satu news ya kita boleh akses nih. Untuk akses lebih lanjut kita perlu pergi ke Google Scholar, ke Akademia, ke ResearchGate gitu. Jadi ketiga-tiga tempat itu tidak semua orang tahu, tidak semua orang dapat akses lah untuk masuk dalam, bukan akses maksudnya, tidak semua orang tahu tuh tiga tempat mau baca dia punya perjuangan kan. Sebab itu hanya digunakan oleh cara dan pelajar-pelajar di KPID. Oke, yang kedua ialah tentang stereotype gender dan persepsi sosial yang lebih mengandalkan golongan lelaki banding dengan golongan wanita. Oleh itu, wanita jarang diberi peluang sehingga menyebabkan pengiktirafan pencapaian beliau tidak tersebar secara meluas. Ketiga ialah namanya kurang dikenali di peringkat nasional disebabkan tidak banyak institusi, museum atau program yang khusus untuk memperingati beliau. Oleh itu, terdapat beberapa cara untuk melindungi warisan budaya tentang ketokohan Datuk Haji Ba'abol ini. Yang pertama ialah nama beliau diabadikan untuk penghormatan terhadap jasanya. Sebagai contoh, salah satu jalan di Kuching telah dinamakan sempena nama beliau, yaitu Jalan Datuk Haji Ba'abol. Yang kedua pula menjadikan beliau sebagai ikon dan inspirasi untuk wanita agar nilai perjuangan dan dedikasinya terus dikenang. Yang ketiga pula ialah pameran dan museum yang menyediakan pameran khas atau museum mini ataupun galeri tentang perjuangannya. Yang keempat pula ialah tentang media dan dokumentari, di mana menghasilkan dokumentari, artikel maupun kandungan digital berkaitan dengan sejarah dan sumbangan Datuk Haji Ba'abol. Dan yang kelima pula ialah dalam sistem pendidikan dan kurikulum, di mana Kementerian perlu memasukkan tokoh wanita dalam sistem pendidikan di sekolah agar generasi-generasi muda dapat mengetahui akan sumbangan dan perjuangan tokoh-tokoh wanita terutama sekali Datuk Haji Ba'abol. Jadi, penglibatan Datuk Haji Ba'abol dalam perjuangan menentang pihak British harus dijadikan contoh dan panduan bagi generasi masa kini dan masa depan. Dan penglibatan beliau juga merupakan bukti yang kukuh bahwa golongan wanita bukan hanya di dapur, tetapi golongan wanita juga berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin bagi sesebuah tempat. Dan ia mempunyai peluang yang sama dengan golongan lelaki. Oleh itu, mohon hentikan mentaliti bahwa golongan wanita ini tidak mempunyai peluang sama seperti golongan lelaki. Dapat saya simpulkan bahwa Datuk Haji Ba'abol merupakan seorang tokoh ataupun insan yang berjaya membuktikan dan membuka mata semua orang bahwa golongan wanita bukanlah golongan yang lemah dan taraf wanita adalah setanding dengan taraf lelaki. Kenapa? Golongan wanita juga mempunyai hak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial sama seperti golongan lelaki. Walau bagaimanapun,
Perjalanan cemerlang beliau berakhir pada tahun 1976 apabila beliau meninggal dunia akibat serangan jantung yang serius. Anugerah Panglima Negara Bintang Sarawak yang diberikan kepadanya memperkukuhkan statusnya sebagai wanita Sarawak pertama yang mendapat penghormatan sebegitu, menjadikannya sebuah ikon dalam sejarah wanita di Sarawak.